Ada orang dia tak mau kita dekat dengan hadis. Dia kata bukan level kamu ni semua ni baca hadis ni. Dengar hak ustaz kata sudah. Dia kata apa salahnya? Dia bacalah hadis Nabi buat macam mana. Kemudian dia urai, kita nak dengar. Dia kata tak payah. Kamu tengok macam mana saya buat ni, macam tu lah. Ini adalah golongan manusia yang pertama, mungkin dia tak tahu hadis tentang salat. Kedua, dia ego. Dia nak tengok, nak suruh orang ikut dia. Dia nak pisahkan orang daripada cara Nabi. Barangkali dia takut kalau orang baca hadis Nabi berbeza dengan solat yang dia buat. Lalu orang kata, pasal apa ustaz buat macam ni, dalam hadis kata macam ni. Jadi dia tak berani baca. Dia tak mau baca. Yang ketiga, mungkin disebabkan dia nak buat versi-versi tambahan dia sendiri. Jadi dia akan kata, kamu solatlah seperti mana ustaz solat. Sedangkan Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu solat seperti mana kamu lihat aku solat. Bukan kita salahkan ustaz. Kalau ustaz tu tunjukkan cara solat yang betul, tak apalah. Kerana apa? Kerana penting kita menegaskan hadis-hadis yang seperti ini supaya sentiasa di dalam gambaran kita merindui nak dengar hadis Nabi itu macam mana. Bila kita baca hadis-hadis tentang sifat salat, kita mendengar Nabi sendiri bagi tahu rupanya baginda buat begini, baginda rukuk begini, baginda sujud begini, baginda baca begini. Kemudian tak apalah kalau ada bahagian-bahagian yang mungkin kurang jelas, dijelaskan oleh para fuqaha, tak mengapa. Tetapi jangan dipadamkan hadis tu, dengar yang saya kata macam mana. Ini adalah pendekatan yang salah di dalam memahami atau mempelajari agama. Maka dengan itu, kita di dalam membaca kitab-kitab hadis ni, kita pertama kita akan jelaskan hadis tu apa. Selepas daripada itu kita bagi tahu fuqaha kata apa dalam nak memahami hadis itu. Bukan kita bawa kalam fuqaha, awak tak perlu tahu Nabi kata apa. Itu tak betul. Itu tidak betul. Letakkan dulu kalam Nabi SAW. Kemudian apabila ada tempat yang mungkin boleh berbeza pendapat, tak apa, kita dengar ulama-ulama ni kata apa dalam nak memahami benda tu. Sebab mungkin kita tak tercapai untuk memahaminya, tak apa, kita dengar pandangan mereka. Dan para fuqaha dan ulama, mereka bukan seorang. Kita nak dengar semua mereka. Seboleh banyak mungkin di kalangan para ulama sunnah itu, kita nak dengar mereka. Fulan kata apa, fulan kata apa, fulan kata apa. Dan apa argumen dia, apa hujah dan dia, dan apa alasan dia. Dengan itu maka kita akan memahami agama daripada sumbernya asal. Setengah orang kata geng-geng nak ikut Quran dan sunnah tu, suruh dia baca Quran sunnah, buat mazhab sendiri. Itu sebahagian yang telan ubat tancok. Orang yang tak dapat faham. Kita berkata kita mendengar Quran dan sunnah. Kalau tidak, awak ceramah, awak jangan sebut ayat Quran. Pasal apa awak ceramah sebut ayat Quran? Dah awak bukan mampu faham Quran. Awak bukan mampu faham sunnah. Awak bukan mujtahid. Awak jangan sebut. Awak pergi ceramah saja. Sebahagian awak menyanyi lagu Hindustan, sebahagian awak bagi pendapat awak. Tidak begitu. Tidak begitu. Maka dengan itu, maka Nabi SAW memberikan garis panduan ini supaya hati kita sentiasa kita ingat Nabi dulu solat macam mana. Sebab the only orang yang Allah Ta'ala, person yang Allah hantar kepada kita umat akhir zaman, yang mendapat wahyu untuk disampaikan kepada kita, ialah Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun hal ini basic, tapi mesti need to be repeated, mesti diulang supaya orang sentiasa ingat ini asasnya, ini sumbernya.
Macam kita Al-Quran umpamanya. Al-Quran, nak bagi mudah faham, Al-Quran ni satu saja. Walaupun ada qiraat yang berbagai-bagai, tapi akhirnya satu Quran. Itulah Quran yang dibaca di Arab Saudi, di Malaysia, di Pakistan, di Eropah. Orang Islam hanya ada satu versi Quran. Tak ada 3-4 versi Quran. Kalau ada orang tambah apa semua yang sesat, tak ada. Quran mangqul ilaina bitawatur. Telah dibawa kepada kita dengan mutawatir, ini dia. Ada qiraat-qiraat yang lain tapi tetapi Quran Uthmani itu dia yang ada pada kita. Penterjemah, bila nak faham Quran, orang yang tak boleh mampu faham Quran. Orang Melayu tak mampu faham Quran. Orang India yang tak mampu faham Quran. Orang Afrika yang tak mampu faham Quran kerana dia bukan berbahasa Arab. Di tepi Quran tu ataupun dalam Quran tu yang dia baca, ada terjemahan di dalam bahasa mereka. Terjemahan ke dalam bahasa mereka. Terjemahan itu dibuat oleh penterjemah. Kadang-kadang penterjemah ni terjemah macam ni. Mari penterjemah ni terjemah macam ni pula. Mari penterjemah ni kita tengok diterjemah macam lain. Pada nas yang sama. Nas yang sama. Ayat Quran yang sama. Mungkin tak apa. Kita tak tahu siapa yang betul, siapa yang tepat. Sebahagian mengaji bahasa Arab. Sebahagian study. Tapi apapun, nas yang asal mesti dikekalkan. Yang ni yang original. Tak apalah, penterjemah ni faham macam ni, penterjemah ni faham macam ni, tapi teks Arab mesti ada. Kalau kita qul huwallahu ahad Allahus samad, yang teks yang diturun pada Nabi itu kena ada. Tak boleh katakanlah Allah satu, hak satu katakanlah Allah tunggal. Yang teks Arab tak, yang asal tak ada, teks terjemahan saja. Nanti dia jadi macam Bible. Banyak version tak tahu yang mana betul. Sebab tak ada rujukan yang asal. Orang Islam mungkin ada banyak dia baca terjemahan ni lain, terjemahan ni macam lain, tapi Quran yang asal tetap satu. Boleh kita debat balik, mungkin terjemahan dia ni kurang tepat, dia terjemah. Mungkin terjemahan ni lebih tepat. Tak apa, tapi Quran yang asal ada. Kita tak ada kata ada banyak jenis Quran. Saya nak bagi faham apa? Apapun versi asal kena ada. Mungkin dalam mazhab ni dia kata macam ni, mazhab ni dia kata macam ni, tapi hadis yang asal mesti kekal. Supaya kita dapat merasai itu adalah teks asalnya. Di situ hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.